Hello everyone. My name is Asad Atta. I am a professor at the Malaysia Institute for Supply Chain Innovation or MISI. MISI is a university founded by the Massachusetts Institute of Technology or MIT at Cambridge, USA and the government of Malaysia. MISI runs graduate education programs and conducts research primarily in the areas of supply chain management and logistics. One of the sustainability initiatives at MISI is the Center for Sustainable Small Owners, or CSS. The mission of CSS is to safeguard the interest of the independent small growers for oil palm and improve their livelihood while ensuring ethical and responsible sourcing for oil palm. We want to ensure the commitments to no deforestation, no new plantation on peatlands, these are honored, and there is no exploitation in the supply chain. The CSS field officers work with independent small farmers, engaging them on a sustainability journey to get their farms certified and eventually improve their livelihoods. Livelihood improvement happens primarily through yield intensification and improved crop recovery programs. We have developed model farms to show improved yield through good agricultural practices with these farmers. The farmers receive hands on technical advisory for fertilizer and nutrient management, for planning and optimizing their harvest, and they get trained on sustainability management. This includes financial and environmental management. One of the key aspects of this initiative is empowerment. CSS has helped create an association of these farmers, by these farmers, and of course for these farmers. We call it Parta Niaga, which comes from Pertubuhan Tani Niaga. Our goal is for the Parta Niaga farmers to be entrepreneurs, acting as agents for social and environmental change, as resource trainers and as ambassadors of the program, scaling this effort to other farmers and communities. As part of our outreach, CSS is conducting webinars with support from our project partner Yara. These webinars are in Bahasa Melayu conducted by CSS consultant agronomists. We invite you to join these webinars, ask questions as these are conducted live, and we'll do our best to get back with our answers. If not live, then soon afterwards. Thank you and see you soon. Kelapa sawit merupakan sumber makanan dan industri minyak yang paling penting di dunia. Walaupun hanya meliputi sebanyak 6% daripada minyak global, kelapa sawit merangkumi hampir 40% daripada keperluan minyak kita. Dalam sekitar 85% daripada jumlah kelapa sawit dunia adalah dihasilkan di Malaysia dan Indonesia. Sebagai salah satu pengeluar yang terbesar di dunia, Malaysia mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi keperluan global. Pengeluaran dan penggunaan kelapa sawit meningkat tahun demi tahun. Peningkatan hasil menjadi fokus utama. Sehingga 2025, melalui agronomi dan penggunaan baja, purata hasil global untuk tandan buah segar diramalkan mencecah 20 tan per hektar. Yara komited untuk bekerjasama dengan peladang kelapa sawit di seluruh dunia untuk meningkatkan hasil pada masa yang sama, mengurangkan jejak karbon minyak yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi hasil kelapa sawit termasuklah air, cuaca, tanah, buruh, herbisid, faktor pengurusan dan baja. Antara kesemua faktor ini, baja mempunyai peranan penting dalam kos input, menelan perbelanjaan hampir 50%. Berdasarkan Liebig Barrel oleh Carl Sprengel, ketidakseimbangan nutrien boleh menyebabkan masalah kepada peladang dalam membuahkan hasil yang terbaik. Nutri-Pump oleh Yara menawarkan lebih daripada baja. Yara komited untuk meningkatkan pengetahuan asas rakan kongsi dan pelanggan kami mengenai pengurusan nutrien terbaik kelapa sawit.
Dengan pengenalan baja NPK yang paling berkesan, berasaskan amonium nitrat seperti Yara Mila dan Yakin dapat meningkatkan efisiensi penggunaan baja. Dengan Yara, para peladang mendapat jaminan kualiti baja dengan sifat fizikal homogen dan neutron seimbang berbanding dengan produk NPK yang lain. Baja produk lain kebiasaannya lambat meresap dan mudah lari apabila hujan lebat, terutamanya di kawasan berbukit. Dengan penyerapan baja Yara Mila dan Yakin yang cepat, neutron dapat diagihkan dengan baik dan teratur. Yara Mila dan Yakin menyediakan nutrien yang lebih seimbang kepada tanaman. Nitrat di dalam baja disertakan dengan nutrien tumbuhan bercas positif yang penting membolehkan pertumbuhan yang lebih baik dan toleransi tekanan yang lebih tinggi. Baja di dalam urea mengeluarkan ion hidrogen menyebabkan tanah lebih berasid. Selain itu, 25% nitrogen dan urea dilepaskan ke udara menyebabkan kehilangan nutrien. Oleh itu, pelaburan wang untuk baja urea tidaklah menguntungkan seperti yang kita fikirkan. Sebagai perbandingan, amonium di dalam baja Yara Mila dan Yakin diserap ke dalam mineral tanah liat yang menyediakan bekalan nitrogen berterusan dari masa ke semasa. Setiap beg baja adalah berbeza walaupun mempunyai formula yang sama. NutriPump oleh Yara menjanjikan efisiensi nutrien yang terbaik untuk tanaman sawit. Ia terbukti merupakan pelaburan yang bijak dan dapat meningkatkan hasil untuk jangka panjang. Pilihan yang anda buat hari ini akan menghasilkan kesan yang besar untuk tanaman anda. The Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, or MISI, was launched in 2011 as a joint initiative between the Government of Malaysia and the Massachusetts Institute of Technology, MIT. MISI is a university built around three fundamental pillars: education, industry outreach, and research specifically for supply chain management. MISI is a member of the Massachusetts Institute of Technology's Global Supply Chain and Logistics SCALE Network. The SCALE Network now spans 4 continents and has 6 centres located around the globe. Hi, I'm Chris Kaplis, and I'm the Executive Director of MIT's Center for Transportation and Logistics at MIT. And I'm also the founder and director of the MITx MicroMasters program in Supply Chain Management. I'm here at MISI because I like to come here at least once a year to teach the students at the MISI program, both the part-time and the full-time residential students. The students here are an amazing lot. They come from all different areas, mainly from Southeast Asia, but from across the world as well. And so what we do is we engage with them and try to expand upon their knowledge, and I bring some of the expertise that I have from MIT.
My advice is straightforward and simple. You must really know what is it that you want your team, your talent to go through this program, in order to become a procurement professional, especially in your real life working experience in your organization. Knowing that and partnering with experts within MISI, they have a multitude of levers that they can get through MIT Global Skill Network. Aku masih ingat detik pertama aku membawanya ke ladang, mengajarnya tentang erti kehidupan dan bagaimana pepohon ini memberi rezeki kepada kita sekeluarga. Sebagaimana pepohon ini membesar, begitu jugalah berkembangnya keluarga kami. Tahun demi tahun, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Namun, aku selalu berpesan kepadanya, kita harus bekerja keras dan jangan putus harapan. Sehingga suatu hari, semuanya berubah. Segala-galanya membesar dengan matang. Kesabaran dan minat yang mendalam harus wujud pada diri dalam melakukan sesuatu perkara. Melihat mereka membesar merupakan sebuah ganjaran kehidupan terbaik yang akan anda lalui. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan dan puan-puan semua. Okey, terima kasih. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab dapat menghadiri sesi saya pada hari ini, sesi webinar yang kelima. Terima kasih semua. Harap tuan-tuan dapat berkongsi atau share kepada grup-grup atau kumpulan-kumpulan lain yang berkaitan untuk kita sama-sama berkongsi serta mendapat manfaat atas perkongsian saya dan rakan saya pada hari ini. Okey, saya Muhammad Hanafi bin Mansur. Tuan-tuan boleh panggil saya Hanafi. Saya daripada Yara International, Sdn Bhd. Okey, merupakan agronomis. Dan rakan saya Chua Suntat merupakan senior agronomis. Okey, hari ini perkongsian saya adalah masih lagi berkenaan dengan nutrien pada tumbuhan dan pokok kelapa sawit. Dan hari ini merupakan webinar yang kelima. Sebelum ini saya telah sentuh berkenaan dengan webinar pertama, webinar kedua, webinar ketiga dan keempat berkenaan dengan fungsi kepentingan N, K, Mg dan P. Okey, hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan tajuk fungsi dan kepentingan nutrien boron atau juga boleh dikenali sebagai B untuk pokok kelapa sawit. Okey, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Okey, harap tuan-tuan dapat bersama kami berdua sehingga akhir sesi
pada akhir sesi kita akan ada soal jawab untuk menghuraikan segala persoalan yang tuan-tuan boleh turunkan di ruangan komen. Harap tuan-tuan dapat bersama saya. Saya harapkan dalam tempoh lebih kurang 45 minit hingga 1 jam kita akan tamatkan kita punya perkongsian pada petang ini. Okey, saya akan share saya punya slideshow untuk kita mulakan perkongsian kita pada hari ini ya. Okey. Okey, saya ulangi semula. Hari ini merupakan webinar yang kelima iaitu yang bertajuk Fungsi dan Kepentingan Neutron Boron untuk Kelapa Sawit. Pada hari ini bertarikh ataupun bertanggal 16 Jun 2020. Saya Muhammad Hanafi, tuan-tuan boleh panggil saya Hanafi. Okey, saya cuba untuk menghuraikan persoalan tuan-tuan dan berkongsi apakah fungsi dan kepentingan neutron boron untuk kelapa sawit. Okay. Hari ini kami berdua akan sentuh berkenaan dengan ini adalah isi kandungannya iaitu apakah neutron yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang keduanya hukum minimum Liebig. Yang ketiganya fungsi boron untuk tumbuhan iaitu pokok kelapa sawit, sumber boron untuk kebun. Gejala atau simptom kekurangan boron, gejala atau simptom terlebih boron, punca kekurangan boron, punca terlebih boron, cara mengatasi kekurangan boron, pembajaan serta kesimpulannya. Okey, hari ini seperti biasa kami akan sentuh satu persatu. Kami akan beri dua bahagian iaitu saya akan sentuh di peringkat awal kandungan dan di peringkat pertengahan kandungan akan disentuh oleh Encik Chua. Okey, tuan-tuan boleh nampak di sini semua merupakan perkara-perkara penting yang tuan-tuan boleh jumpai di kebun-kebun tuan-tuan seperti apakah gejala, apakah cara mengatasi dan apakah punca kepada kekurangan boron tersebut. Okey, pembentangan seterusnya adalah apakah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, acap kali saya katakan seperti sebelum-sebelum ini, seminar sebelum ini, kita nutrien terbagi kepada 3 golongan ataupun 3 kumpulan tuan-tuan. Iaitu pertamanya makro, yang keduanya sekunder dan yang ketiganya unsur-unsur surik ataupun mikro. Hari ini kita akan sentuh unsur-unsur surik ataupun mikro. Okey, saya telah letakkan arrow di sini mengatakan kita akan sentuh berkenaan dengan B iaitu boron. Okey, sebelum ini kita telah sentuh neutron makro N, P dan K, manakala untuk sekunder kita telah sentuh ataupun telah berkongsi berkenaan dengan Mg iaitu magnesium. Okey, neutron makro merupakan neutron yang terbesar yang diperlukan ataupun terbanyak yang diperlukan oleh tumbuhan tuan-tuan. Okey, manakala neutron sekunder, neutron yang kedua terbanyak ataupun kurang sedikit jumlahnya daripada neutron makro. Dan unsur-unsur surik ini pula keperluannya kepada tumbuhan ataupun kepada pokok kelapa sawit amat sedikit, tetapi ia memainkan peranan penting kepada pokok tuan-tuan untuk pembiakan serta pertumbuhan pokok kelapa sawit. Okey, di sini saya nak tekankan walaupun unsur-unsur surik ini ataupun mikro ini diperlukan sedikit, tapi dia memainkan peranan kepada interaksi antara satu sama lain antara makro dan sekunder tuan-tuan. Harap tuan-tuan dapat memberi kerjasama untuk bersama-sama saya sehingga akhir sesi ini sebab perkongsian ini walaupun ia adalah unsur-unsur mikro tetapi perkongsian untuk tajuk pada hari ini ia juga penting dan ia memainkan peranan dan memberi interaksi antara neutron makro iaitu N, P, K serta neutron sekunder. Okey, di sini saya sentuh berkenaan dengan hukum minimum Liebig. Okey, hukum minimum Liebig ni tuan-tuan, dia berhubung kait dengan cara ataupun nutrien yang tuan-tuan aplikasikan di dalam kebun tuan-tuan. Okey, gambar rajah di paparan
tuan-tuan boleh nampak dia ibarat seperti ataupun diumpamakan seperti macam satu tong air. Okey, setiap papan kelilingnya mewakili satu unsur nutrien. Tuan-tuan boleh nampak di situ terdapatlah fosforus, terdapat potasium, terdapat sulfur, magnesium, kalsium dan sebagainya. Okey, setiap unsur ataupun setiap papan tuan-tuan boleh lihat terdapat perbezaan ketinggian dan perbezaan kedudukan. Di situ kita boleh istilahkan ada yang tinggi dan ada yang rendah, iaitu keperluan pengambilan nutrien yang diperlukan oleh pokok kelapa sawit ataupun tumbuhan yang tuan-tuan tanam. Okey, menurut hukum minimum Liebig, hasil yang dihadkan oleh nutrien yang paling kekurangan tanaman dalam tanaman. Okey, dihadkan. Maksudnya dia telah disekat oleh nutrien yang paling kekurangan dalam tanaman. Sekiranya ada nutrien yang kekurangan dalam tanaman, hasil tuan-tuan akan dihadkan. Itu maksudnya. Okey, contoh yang paling mudah saya boleh katakan di sini. Okey, sekiranya nutrien yang kekurangan adalah boron pada tanaman ataupun pokok kelapa sawit tuan-tuan. Okey, dan situasi begini, pihak pekebun ataupun tuan-tuan tidak menyedarinya. Maka tuan-tuan hanya meletakkan ataupun mengaplikasikan baja fosfat ataupun aplikasi baja kalium, dan maka tiada peningkatan hasil tanaman tersebut. Sebab di sini tuan-tuan meletakkan sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang bukan sebenarnya yang diperlukan oleh pokok ataupun tumbuhan pokok kelapa sawit tuan-tuan. Maka cara penyelesaiannya, sekiranya tuan-tuan sekiranya pokok kelapa sawit tuan-tuan kekurangan boron, maka tuan-tuan perlulah meletakkan boron untuk meningkatkan hasil supaya hasil tidak dihadkan oleh nutrien yang paling kekurangan dalam tanaman. Itu maksudnya. Maksudnya tuan-tuan kena tahu apakah nutrien yang kurang kepada pokok kelapa sawit tuan-tuan. Okey, selepas ini Encik Chua akan berkongsi kepada tuan-tuan berkenaan dengan gejala, dan sebelum ini pun kami telah berkongsi berkenaan dengan gejala nutrien N, K, P dan Mg. Di situ tuan-tuan boleh lihat dan apakah cara penyelesaian dia, dan tuan-tuan pun boleh dapat. Itu merupakan cara yang terbaik lah untuk tuan-tuan mengenal pasti apakah kekurangan nutrien yang ada pada pokok kelapa sawit tuan-tuan. Okey, untuk seterusnya fungsi boron untuk tumbuhan. Okey, fungsi boron ini juga penting, tuan-tuan boleh amatinya satu persatu apakah dia punya fungsi dan kepentingan kepada pokok kelapa sawit tuan-tuan. Okey, saya akan serahkan kepada Encik Chua untuk meneruskan pembentangan dan perkongsian pada hari ini, iaitu yang bertajuk fungsi boron untuk tumbuhan. Silakan Cik Chua. Okey, terima kasih Hanafi. Selamat petang semua. Okey, kita pergi kepada apakah fungsi boron untuk tumbuhan atau utamanya untuk kelapa sawit. Boron penting dalam aktiviti sel. Ini termasuk pembentukan pembahagian sel, pertumbuhan dan sampai kematangan sel. Selain itu, boron juga penting untuk ketahanan atau kekuatan dinding sel. Bermakna dia penting untuk pembinaan dinding sel bersama dengan nutrien kalsium. Boron juga perlu untuk selenggara struktur dan fungsi membran sel. Membran sel penting untuk kemasukan atau memelihara air atau nutrien lain dalam sel. Okey. Selain itu, boron juga penting untuk sintesis salah satu komponen base dalam pembentukan RNA. So dia penting untuk pembentukan RNA dalam tumbuhan. Pergerakan gula. Kamu perlu boron untuk menggerakkan gula yang dihasilkan
semasa fotosintesis daripada daun kepada bahagian tumbuhan yang lain, dan juga untuk mengambil kalsium daripada tanah dan membawanya ke bahagian tumbuhan yang lain yang perlukan kalsium. Okey. Boron penting juga untuk pembentukan karbohidrat atau sintesis karbohidrat dengan protein. Selain itu, boron penting dalam pembahagian sel meristem. Sel meristem ialah sel yang aktif membahagi untuk membentuk sel-sel baru. So, boron penting dalam kawasan ini. Sel meristem ada di sebelah pucuk atau tunas atas atau dekat kawasan akar. So, pembentukan tunas dan hujung akar juga terlibat. Untuk pembiakan pula, boron diperlukan untuk pembentukan atau pencambahan debunga. So, debunga yang daripada bunga jantan pergi bunga betina. Bila bunga jantan hinggap pada bunga betina, boron diperlukan untuk pertumbuhan dan pengeluaran salur debunga. Sebab debunga perlu mengeluarkan salur debunga supaya proses persenyawaan dengan sel betina akan berlaku. Kalau tidak cukup boron, salur debunga mungkin gagal terbentuk. Selepas persenyawaan, baru akan berlaku pembentukan biji benih dan pembuahan. Tapi ini pun juga akan memerlukan boron sebab untuk semua aktiviti melibatkan sel pembahagian, pembentukan sel akan melibatkan nutrien boron. Okey. Apakah sumber boron yang kita boleh guna untuk kebun? Yang penting dekat sini ialah sisa-sisa tanaman dalam kebun. Contohnya, pelepah yang kita potong atau tandang kosong kelapa sawit. Ini semua sumber ini penting untuk boron. Kalau kita bawa semua sisa tanaman ini keluar daripada kebun, sumber ini akan kita kehilangan sebab bila sisa tanaman ini mereput, dia akan membekal balik boron kepada tanah, kepada akar kemudian. Okey, sumber lain ialah daripada baja mineral. Baja mineral sini terbagi kepada dua. Satu ialah yang mudah larut dalam air seperti baja borat. Contohnya baja sodium borat atau baja sodium tetraborat. Ini yang senang larut dalam air. Satu lagi kumpulan ialah yang susah larut dalam air seperti baja daripada kumpulan ullicite atau sodium kalsium borat. Tapi yang kumpulan ini bagus untuk tanah yang terlampau berpasir sebab dia tidak mudah larut dalam air, tidak senang dilesap oleh air keluar dari zon akar. So, dua ini penting dalam baja mineral untuk boron. Okey, lepas sumber, kita pergi kepada apakah gejala atau simptom kekurangan pada boron. Okey, seperti yang kita tengok dalam fungsi tadi, simptom boron akan berkaitan dengan pemanjangan atau pembesaran sel meristem daun atau akar. So, dia akan berkaitan dengan pembentukan pembesaran sel, pembentukan pencambahan
debunga atau persenyawaan debunga. So gejala itu bermakna dekat sini kalau boron tidak cukup, percambahan debunga susah terbentuk, so persenyawaan pun susah terbentuk. Pembentukan biji benih dan buah sama juga, dia akan melibatkan pembahagian sel. Dan yang akhir sekali, ini penting, pergerakan boron dalam sistem tumbuhan. Sebab boron diambil terutamanya dari akar terus kepada tempat di mana sel-sel tumbuhan membahagi atau membesar. Ini kebanyakan yang akan berlaku. Sebab dalam boron dalam sistem tanaman, dalam tanaman sendiri, dia susah bergerak daripada satu bahagian ke bahagian yang lain. Kebanyakan boron akan diambil daripada akar kepada bahagian yang sedang membesar atau sedang aktif terbahagi atau terbentuk. Okey, bila kita tengok pada daun, apa yang kita akan nampak? Selalu kita akan nampak daun yang tidak kembang normal atau cacat. Inilah salah satu simptom kekurangan boron. Dia biasa akan bermula berlaku pada hujung daun atau pada lai daun. Bila kita tengok daun nampak macam rapuh, keras dan rapuh, tapi masih berwarna hijau tua. Dia tidak akan tukar jadi hijau muda atau kekuningan, dia masih kekal hijau tua. Tapi kamu tengok daun itu macam cacat atau tidak normal. Okey, untuk kes yang serius, pelepah baru yang keluar, dia makin, kamu tengok yang baru makin pendek berbanding dengan yang lama. Ini kes yang sudah kekurangan boron yang serius. Pada akar pula, bila kita tengok hujung akar tidak memanjang. So bermakna pembahagian sel atau pembesaran sel tidak berlaku. Jadi daripada sini kita tengok apa yang kita boleh nampak dekat kebun kalau kita jumpa kekurangan boron. Yang dekat daun kita ada simptom macam daun kerinting seperti gambar sebelah atau kita panggil crinkle leaf, daun cangkuk atau hook leaf, hujung daun buta atau blind end leaf, daun tulang ikan atau fishbone, simptom jalur putih white stripe. Simptom ini juga berkait dengan ketidakseimbangan N kepada K, NK imbalance. Dengan boron, dia ada simptom yang lebih kurang sama, jalur putih. Atau bagi simptom pokok yang teruk, kita akan nampak daun kedil atau daun kecil, little leaf. Atau yang keadaan yang lagi teruk lagi, kita tak akan jumpa pembentukan pelepah. Kita cuma akan nampak petio yang tertinggal saja, yang terbentuk tapi tidak ada pelepah. Okey, untuk bila kita tengok pada biji benih, salah satu simptom kekurangan boron ada kemungkinan berlaku ialah isi rum sukar atau tidak terbentuk. Ini ada yang disebabkan sebab persenyawaan tidak berlaku atau debunga bila tumbuh tidak dapat tumbuh dengan sampai selalu dia tidak dapat tumbuh sampai boleh bersenyawa dengan sel betina. So biji benih tidak terbentuk. Okey. Simptom lain pada daun seperti daun cangkuk yang sebelah kiri saya atau hook leaf, kamu tengok dekat hujung
hujung daun itu dia punya bentuk seperti Z atau seperti bentuk kilat. Ini yang selalu saya cakap ialah Z sebab dia macam Zorro. So kita ingat Zorro, Z itu ialah simptom daun cangkuk. Yang simptom daun tulang ikan pula atau kita panggil fishbone ialah bila kita tengok lai daun, hujung lai daun akan melekat. Dia tidak pecah macam yang normal. Dia semua akan melekat sampai daun membesar. So ini ialah simptom daun tulang ikan. Okey, simptom lain yang kita akan nampak ialah simptom hujung daun buta atau blind leaf end. Kita tengok dekat hujung daun atau hujung pelepah itu, sepatutnya ada lai daun dekat hujung. Tapi dalam simptom ini, bila kita tengok dekat hujung pelepah itu, kita akan perasan macam ada lai daun yang hilang atau tidak terbentuk. Kalau kita boleh nampak yang gambar sebelah itu dekat atas pokok, kamu perhatikan hujung daun itu macam ada lai daun yang hilang. Itu ya simptom hujung daun buta. So inilah salah satu kekurangan boron. So simptom jalur putih, kamu boleh nampak jalur berwarna putih atau berwarna kuning muda di antara warna hijau daun. Ini sama dengan simptom ketidakseimbangan N dengan K. So dia juga berkaitan dengan kekurangan boron. Okey, bagi simptom yang teruk, kita akan nampak simptom daun kecil atau daun kedil atau kita panggil little leaf. Kita tengok pelepah yang muda, dia tumbuh makin pendek berbanding dengan pelepah yang makin tua. So inilah simptom daun kecil atau daun kedil. Okey, kita daripada daun kita beralih kepada simptom untuk yang kita nampak untuk isi rung atau biji benih. So kita boleh nampak biji benih yang normal, kita boleh nampak isi rung dia. Biji yang tidak normal seperti yang sebelah kanan saya, dia punya isi rung dalam kekurangan boron, ada kalanya isi rung dia tidak terbentuk sebab tidak sampai persenyawaan. So isi rung dia tidak ada yang tidak terbentuk. Okey, itu untuk kekurangan boron. Apa kalau terlebih boron? Apakah gejalanya? Biasanya kita akan nampak ialah daun atau lai daun dekat hujung atau tepi lai daun. Ini dia nampak macam kesan terbakar. Ini berlaku pada pelepah bawah. Kalau kita balik kepada kekurangan boron, simptom berlaku terutamanya pada daun yang muda. Ini terbalik, daun yang tua. Okey, ini penting sebab bila kita masuk dekat kebun, kalau kita nampak simptom-simptom tersebut macam kekurangan, tapi kita kena tengok betul-betul sebab simptom kekurangan boron perlu dibezakan dengan simptom kecacatan akibat serangan kumbang tanduk. Sebab kumbang tanduk akan merosakkan sel tisu daun. So sekiranya daun
itu masih boleh membesar, dia akan menunjukkan simptom yang seperti daun kerinting, daun kecil, sebab tisu daun itu sudah rosak. So bila daun itu berkembang, dia akan jadi tidak normal. So ini perlu dibezakan dengan simptom kekurangan boron. Sebab ini ialah akibat kecederaan. So dia tumbuh tidak normal. Okey, yang kedua ialah bila kita tengok, let's say ada macam simptom boron, ini terutamanya ialah crinker atau daun cangkuk atau hook leaf. Semasa kemarau yang panjang, kita kena ingat satu, bila tidak cukup air, boron susah diambil daripada akar ke dalam tumbuhan. So ini berlaku keadaan di mana kita mempunyai tempoh di mana boron susah untuk didapati oleh tanaman. Jadi pada masa ini ada kemungkinan masih banyak boron dalam tanah, tapi sebab tidak cukup air untuk akar membawa boron ke dalam tanaman, itulah kita akan nampak simptom ini. Ini terutamanya masa kemarau panjang. Okey, daripada kekurangan kita pergi terlebih boron. Simptom terlebih boron perlu dibezakan dengan simptom daun terbakar atau daun rosak kering akibat kita memberi kuantiti baja yang terlampau tinggi, terutamanya macam baja nitrogen. Kalau kita baja dengan terlampau tinggi atau baja K pun sama, terlampau tinggi, dia akan menyebabkan akar terbakar. So dekat daun pula kamu akan nampak macam daun dia terbakar. Ini perlu dibezakan dengan simptom terlebih boron. Terlebih boron juga ialah kita membaja boron dengan terlebih. So ini dua perlu dibezakan. Dia ialah terlebih boron atau disebabkan kamu baja lain yang terlampau tinggi. Okey, apakah punca kekurangan boron? Yang penting ialah kita kena tengok tahap boron dalam tanah. Kalau dia rendah kurang daripada 0.5 mg per kilo tanah, ini menggunakan ekstrak boron dalam air panas. Ini dalam magma. So dalam keadaan ini boron dalam tanah itu kurang. Ini terutamanya boron yang terletak yang didapati dalam tanah gambut. Sebab dalam tanah gambut, bahan organik, tanah gambut mengandungi banyak bahan organik, dan bahan organik boleh mengikat boron. Jadi boron tidak senang didapati oleh akar. Jadi ini yang menyebabkan kekurangan boron dekat tanah gambut. Berlainan dengan tanah yang terlampau banyak pasir. Tanah yang terlampau banyak pasir susah mau mengikat boron. Tapi boron akan hilang sebab dibawa keluar atau terlesap di bawah air keluar dari zon akar. So dua jenis tanah ini dia punya kekurangan berbeza. Okey. pH tanah. pH tanah kalau berasid kurang dari 4.5 atau alkali lebih daripada 7.5, ini dua julak pH ini akan menyebabkan B yang terdapat dalam tanah terikat
dan keadaan ini akar tidak boleh mengambil boron yang ada dalam tanah. Kekurangan boron juga akan berlaku sekiranya kita ada musim hujan yang panjang. Pada akhir musim hujan, selalu kita akan jumpa kekurangan boron dalam tanah sebab air dari hujan akan melesap boron yang terdapat dalam tanah keluar daripada zon akar. Itu akan sebabkan kekurangan boron. Ini berlaku sekiranya musim hujan berpanjangan. Okey. Sekiranya kita membaja dengan baja nitrogen yang banyak, dia akan menyebabkan pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan daun yang banyak. Bila pertumbuhan daun atau vegetatif atau akar semua bertambah, sel perlu boron untuk tumbuh dengan normal. Dia membesar, membentuk, dia perlu boron. Sekiranya tak cukup boron, dia akan menyebabkan simptom kekurangan boron terjadi. Okey, kalau untuk hasil tandan segar pula BTS, sekiranya kita ada musim yang BTS tinggi, banyak boron akan terikat dalam tandang segar kamu dan dibawa keluar daripada kebun. Sekiranya kita tidak baja balik atau ganti balik boron yang hilang ini, simptom kekurangan boron akan berlaku juga. Okey, membaja dengan baja yang mengandungi N, K, nitrogen, kalium atau kalsium yang tinggi boleh menyebabkan kekurangan boron. Nitrogen tinggi seperti yang tadi, kalium, kalau kita membaja kalium atau potasium yang tinggi dalam tanah, dia akan menyebabkan jadi penghalang kepada penyerapan boron ke dalam tumbuhan. Kalsium pula akan menyebabkan pH tanah bertambah alkaline. So, kalau pH tanah lebih daripada 7.5, boron akan terikat dalam tanah. Okey, itu ialah kekurangan boron. Punca terlebih boron pula ialah selalunya ialah pembajaan boron yang terlampau tinggi. Kita kena ingat, boron diperlukan tapi dalam kuantiti yang kecil. Sebab pembajaan boron, kalau daripada kekurangan sampai terlebih, dia punya julat adalah kecil. Kalau kita baja sampai 1 kilo, 2 kilo borate, dia akan menyebabkan terlebih boron dalam pokok sudah. So, dia punya julat terlampau kecil. Tidak boleh kita cakap, oh kita tengok sedikit saja, kita letak banyak. Okey, macam mana kita atasi kalau kita ada simptom kekurangan boron? Yang pertama ialah tinjau tahap boron pokok dengan mengambil sampel daun untuk ujian analisis. Ini penting. Dan kita kena membaca dengan mengambil kira keputusan analisis daun. Dan bukan dengan analisis saja, kita perlu menilai juga adakah simptom kekurangan boron pada daun, terutamanya pada daun yang baru atau daun muda dekat pusingan pertama pada kanopi pokok. Sebab inilah tempat yang daun masih lagi baru atau masih lagi berkembang. Ada daun yang masih lagi berkembang. So,
Kalau ada kekurangan, dia akan tunjuk dekat kawasan ini. Ini ialah menunjukkan situasi yang berlaku sekarang. Sekiranya kita nampak simptom kekurangan pada pusingan daun yang mungkin ketiga, keempat, yang daun tua sudah. Itu ialah kita nampak ialah dia punya sejarah yang berlaku sebelum yang lalu. So itu ialah kita baca pun tak ada keperluan sebab kita kena tengok apa yang berlaku pada masa sekarang. Kita boleh tambah bahan organik seperti tandang kosong kelapa sawit atau sisa kebun seperti pelepah yang dipotong balik kepada kebun. Bila reput, dia akan membagi balik borong kepada tanah dan kepada tanaman. Pengurusan kawalan rumpai yang baik. Ini akan kurangkan saingan rumpai dengan tanaman untuk nutrien. Atau kita kurangkan hakisan tanah dengan susunan pelepah merentangi aliran air. Ini akan kurangkan kehilangan boron daripada kebun. Dan elakkan pemanfaatan tanah dengan kurangkan menghakang kegunaan jentera dalam kebun. So ini supaya akar tanaman boleh berkembang lagi luas untuk mendapatkan boron daripada kawasan yang lain. Okey, kita masuk cara mengatasi terlebih boron. Sekiranya ada apa yang mungkin akan berlaku atau apa yang menyebabkan terlebih boron. Satu ialah jangan letak baja boret pada ketiak pelepah. Tempat di antara batang pokok dengan hujung bawah pelepah. Itu jangan letak baja boron dekat sana sebab dia mungkin akan menyebabkan toksisiti atau simptom terlebih boron. Dan yang penting, simptom terlebih boron susah diperbetulkan sebab dia melibatkan sel. Sebab terlebih boron, sel akan kering mati. So kita tidak boleh pulihkan sel yang sudah mati. So ini penting. Okey, next ialah untuk cara pembaja. Ini kita akan sentuh pasal baja boron, terutamanya pasal baja boron. Untuk perbincangan ini saya serahkan balik kepada rakan saya Encik Hanafi untuk teruskan. Okey, terima kasih kepada Cik Chua atas perkongsian untuk slide-slide sebelum ini yang merupakan gejala, punca serta cara mengatasinya untuk kekurangan serta cara mengetahui bagaimana gejala untuk kekurangan boron pada pokok kelapa sawit. Okey, saya akan teruskan berkenaan dengan cara pembajaan. Okey, cara pembajaan. Okey, ini cara pembajaan berkenaan dengan nutrien yang hari ini kita akan sentuh iaitu nutrien boron. Berbeza dengan cara pembajaan fosfat, nitrogen serta magnesium. Okey, untuk membaja untuk borek iaitu dengan kadar 100 hingga 200 gram setahun. Okey, ini baja borek merupakan baja tunggal. Baja tunggal kita nak pastikan tuan-tuan mengetahui perbezaan antara baja tunggal dan baja sebatian. Untuk poin yang pertama adalah baja tunggal. Itu baja borek. 100 hingga 200 gram. Ini bermaksud untuk dalam satu tahun keperluan yang kita syorkan sebanyak 100 hingga 200 gram sahaja untuk satu pokok tuan-tuan.
Okey, kami sarankan kekerapan untuk pembajaan perlulah diamalkan, iaitu maksudnya kekerapan daripada 200 gram tuan-tuan boleh bahagikan kepada 4 kali aplikasi, iaitu 4 kali aplikasi sekiranya 200 gram. Untuk sekali aplikasi sebanyak 50 gram, kedua aplikasi 50 gram dan seterusnya sehingga jumlahnya mencapai 200 gram setahun per pokok. Okey, kerap dapat membantu dari segi walaupun dia kuantiti kecil tapi saya titik beratkan di sini kuantiti yang kecil diberikan dalam kadar yang kerap, ia akan membantu dari segi kehilangan ataupun kelesapan serta aliran air yang membawa keluar nutrien boron daripada tanah serta pokok tuan-tuan. Itu sebabnya kami sarankan kekerapan pembajaan dilakukan lebih baik daripada pembajaan sekali sahaja. Okey, maksud saya di sini sekiranya tuan-tuan memberi 200 gram untuk sekali saja, saya kata tidak salah. Tetapi saya sarankan 200 gram itu dibagikan kepada 4 untuk 4 aplikasi untuk mengelakkan kehilangan serta kerugian yang tuan-tuan tidak nampak dengan mata kasar, malah sebenarnya tuan-tuan mengalami kerugian pembajaan tersebut disebabkan oleh macam saya katakan sebentar tadi, mungkin kelesapan baja tersebut, aliran air yang membawa baja tersebut serta lain-lain. Okey, dari segi cuaca, saya sarankan cuaca tuan-tuan perlulah dari segi cuaca tuan-tuan perlu elakkan dari segi kemarau yang panjang serta pembajaan pada musim hujan yang tidak henti selama 3 hari berturut-turut. Okey, itu juga langkah yang tuan-tuan perlu lakukan sekiranya pembajaan borek, baja borek tuan-tuan aplikasikan kepada pokok tuan-tuan. Dari segi itu tuan-tuan dapat mengurangkan kehilangan pembajaan serta meningkatkan efisiensi pengambilan baja borek tersebut kepada akar untuk meresap dengan lebih baik dan seterusnya pergi kepada pokok kelapa sawit yang tuan-tuan tanam. Okey, itu adalah untuk baja borek ataupun baja tunggal boron ataupun kita panggil baja borek untuk pokok kelapa sawit yang kita perlu aplikasikan. Okey, untuk poin yang kedua, pembajaan yang kerap dengan baja sebatian yang mengandungi boron iaitu B, memastikan boron sentiasa terdapat untuk tanaman. Okey, di sini memastikan sentiasa terdapat untuk tanaman. Okey, tuan-tuan boleh dapat di pasaran, tuan-tuan boleh nampak baja NPK dan plus B ataupun plus boron. Tuan-tuan boleh nampak di plastik ataupun di bungkusan serta di guni tertera NPK plus B. B merupakan boron dan telah disebatikan menjadi baja sebatian. Okey, untuk baja Yara kami syorkan untuk pembajaan baja Yara kita syorkan menggunakan Yara Yakin Unggul iaitu nisbah NPK 12:6:24 plus 2.5 MgO plus 0.4 boron. Okey, dia mempunyai kandungan boron. Di situ pembajaan kerap bagi memastikan setiap masa ataupun boron setiap masa terdapatnya boron walaupun sedikit untuk pokok kelapa sawit serta tanaman pokok kelapa sawit tuan-tuan. Itu yang saya maksudkan memastikan B sentiasa terdapat untuk tanaman. Untuk sekiranya tuan tidak membuat kekerapan, di situ berlakunya sekiranya tanaman tuan-tuan memerlukan baja B ataupun memerlukan nutrien B, dia tidak mendapatkannya, maka simptom-simptom ataupun kekurangan yang akan berlaku dari segi penghasilan serta pendapatan tuan-tuan akan juga terjejas. Okey, baja ditabur secara berselerak, elak dari aplikasi terkumpul ataupun tumpuk. Ini jelas setiap kali untuk webinar pertama hingga webinar yang kelima, saya tekankan berselerak. Okey tuan-tuan, berselerak itu maksudnya secara berselerak, dia bukan bertumpuk ataupun berkumpul. Sekiranya tuan-tuan mengaplikasikan baja tuan-tuan secara bertumpuk ataupun berkumpul,
ia akan merosakkan perakaran tanaman, akar akan melecur serta terbakar tuan-tuan. Okey, untuk baja N, untuk baja potasium serta magnesium, ia juga akan berlaku terbakarnya akar, manakala untuk fosforus dia berbeza. Dia akan terletaknya di situ selama-lamanya untuk tempoh jangka masa yang lama tuan-tuan. Tapi untuk baja boron, ia juga seperti nitrogen, juga potasium juga, dia akan menjadikan akar tuan-tuan terbakar. Itu yang kita nak elakkan tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan baja berselerak, kelebihan yang tuan-tuan dapat adalah kawasan tuan-tuan akan menyeluruh, akan cover secara menyeluruh dan lebih banyak akar akan dapat dan meresap nutrien yang tuan-tuan berikan tersebut, iaitu nutrien boron kepada pokok kelapa sawit. Itu yang kita nak, sekiranya berselerak. Malah bertumpuk dan berkumpul, kami harapkan tuan-tuan jangan aplikasikan cara tersebut, dan ia juga akan menyebabkan tuan-tuan kerugian sebenarnya secara tidak langsung. Okey, untuk pembajaan baja tunggal untuk pokok muda dan pokok matang adalah di bawah kawasan kanopi pokok atau bulatan. Okey, ini bermaksud ini merupakan di kawasan bulatan ataupun kanopi pokok, ataupun juga saya katakan di hujung pelepah daun. Itu merupakan tempat kedudukan akar putih ataupun akar aktif tanaman. Sekiranya tuan-tuan membaca di kawasan tersebut, dari segi efisiensi ataupun pengambilan baja tersebut lebih lengkap dan lebih cekap. Dan di situ saya sarankan untuk pokok muda dan pokok matang yang masih belum daunnya bersilang, saya sarankan pembahagian baja di kawasan kanopi pokok ataupun bulatan dengan cara berselerak tuan-tuan. Jangan cara bertumpuk. Tuan-tuan. Okey, bagaimana pula untuk pokok matang yang sudah bersilang daunnya? Okey, di situ saya sarankan pada tuan-tuan letakkan di permukaan atas ataupun tepi susunan pelepah. Okey, kenapa? Di sini saya jawab, okey, ia merupakan tempat yang mempunyai kelembapan yang tinggi dan seterusnya akan meningkatkan efisiensi pengambilan ataupun penyerapan baja. Dan di situ juga terdapat akar-akar putih ataupun akar-akar aktif yang amat banyak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi ke kebun tuan-tuan, selepas ini tuan-tuan boleh gali di kawasan pelepah-pelepah, terdapatnya akar-akar putih yang banyak, dan di situ kita perlukan akar-akar itu untuk menyerap baja yang telah kita aplikasikan di pokok kelapa sawit tersebut. Dan tidak ketinggalan juga sekiranya tuan-tuan meletakkan baja di kawasan pelepah, ia juga membantu dari segi mengurangkan hakisan air serta aliran baja dibawa keluar daripada kawasan ataupun tempat terletaknya akar putih. Di situ kita dapat elak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak melakukan perkara-perkara yang kami sarankan, mungkin tuan-tuan akan kehilangan dan kerugian secara tidak nampak. Maka dari segi dari segi jangka masa yang panjang, sekiranya tuan-tuan baja pada hari ini, dalam jangka masa yang panjang, tuan-tuan mengharapkan peningkatan hasil tetapi ia tidak berlaku. Mungkin cara pembajaan tuan-tuan perlu diubah, perlu dianalisa dan perlu dititik beratkan. Jangan membaja dengan cara yang kurang betul ataupun tidak betul. Kami sarankan di sini atas apa yang kami telah nampak di lapangan, kami sarankan di sini. Bukan sekadar saranan kosong tuan-tuan. Kami harapkan tuan-tuan dapat melakukan cara pembajian dengan betul dan melakukan baja dengan jumlah kuantiti yang tepat, waktu yang sempurna ataupun waktu yang sebenarnya diperlukan, serta baja yang bermutu tinggi dan seterusnya akan meningkatkan hasil
Dan yang terakhir akan meningkatkan pendapatan hasil bulanan serta tahunan tuan-tuan. Okey. Kesimpulan yang saya simpulkan di sini untuk keseluruhan daripada slide pertama hingga slide terakhir, dan kesimpulan dan slide yang disentuh oleh Encik Chua. Okey, saya simpulkan di sini. Okey, B diperlukan untuk tumbesaran. Tuan-tuan ingat, untuk tumbesaran, walaupun nitrogen juga untuk tumbesaran, tetapi B juga diperlukan untuk tumbesaran. Di situ saya nak tekankan ia mempunyai interaksi antara nutrien makro serta nutrien mikro. Okey. Dan pembahagian sel, ketahanan dan kekuatan struktur dinding sel, fungsi membran sel. Okey, untuk kekuatan struktur dinding sel ini, sekiranya struktur dinding sel tidak kuat, maka perikatan antara boron dan kalsium di dalam sel tersebut akan tidak kukuh, dan ia akan menyebabkan implikasi kepada pokok dan hasil tumbesaran pokok kelapa sawit, tuan-tuan. Okey. Untuk poin yang kedua, kesimpulannya, B penting untuk pembentukan dan pencambahan debunga, pembentukan dan pempanjangan salur debunga serta pembentukan biji benih dan buah. Okey. Seperti tuan-tuan tahu sebelum ini, untuk webinar yang kedua, tak silap saya, kita sentuh berkenaan dengan potasium. Ia membantu untuk debunga juga, dalam pembentukan debunga. Tetapi tuan-tuan nampak di sini, B juga penting untuk pembentukan dan pencambangan debunga. Bermaksud dia mempunyai interaksi antara potasium dan boron. Di situ saya nak tekan di sini, walaupun tuan-tuan aplikasi potasium dengan jumlah yang banyak, tetapi boron tuan-tuan tidak aplikasikannya, maka dari segi maksimum hasil yang tuan-tuan dapat masih lagi belum di tahap yang maksimum. Maka tuan-tuan boleh tambah nilaikanlah. Di situ penghasilan tuan-tuan masih lagi di tahap belum sampai maksimum lagi. Okey, B terlibat dalam pembentukan RNA, karbohidrat dan protein. Okey, B juga untuk proses fotosintesis, tuan-tuan boleh tahu dari segi fotosintesis dia menghasilkan karbohidrat dan protein. Di situ sebelum ini nitrogen juga terlibat dalam pembentukan RNA, karbohidrat dan protein, dan di sini juga B terlibat dalam pembentukan RNA dan karbohidrat dan protein. Dia mempunyai interaksi antara B dan nitrogen. That's why saya tekankan di sini, setiap unsur di dalam makro, mikro dan sekunder mempunyai interaksi satu sama lain untuk tumbesaran serta penghasilan pokok kelapa sawit, tuan-tuan. Okey, sekiranya kekurangan B, apa berlaku sekiranya kekurangan B? Okey, kalau tuan-tuan tak letak B, dia boleh menyebabkan perkembangan daun dan akar terencat, penghasilan buah kurang disebabkan sukar persenyawaan berlaku. Okey, kalau boleh kita nak elakkan penghasilan buah kurang. Sekiranya kurang, tuan-tuan, berlakunya penghasilan buah kurang, maka pendapatan yang tuan dapat pun kurang. Kita tak nak perkembangan daun dan akar juga terencat, maka tuan-tuan perlu letakkan baja boron ataupun nutrien boron dengan kadar yang disarankan untuk mendapatkan perkembangan daun dan akar yang baik serta penghasilan buah yang meningkat. Okey, sekiranya terlebih B, bagaimana pula kalau terlebih B? Menyebabkan tepi dan hujung daun bawah rosak. Okey, sekiranya daun rosak, maka berlakunya lah masalah kurangnya tempat fotosintesis. Bermaksud keseluruhan fungsi-fungsi yang paling utama merupakan fotosintesis kepada pokok ataupun tumbuhan, tuan-tuan, akan berlaku kekurangan tempat fotosintesis. That's why tuan-tuan kena pastikan jangan terlebih, jangan terkurang, dan letakkanlah boron pada tempat yang sepatutnya serta jumlah yang tepat, dan jangan terlebih dan terkurang. Itu kami harapkan tuan-tuan dapat mengetahuinya dengan cara menganalisa daun dan mendapat sampel-sampel analisa dengan keputusan mengatakan
tuan-tuan punya boron di dalam tumbuhan ataupun pokok kelapa sawit di tahap yang optimum yang kita perlukan untuk pokok tersebut. Okey. Itu merupakan kesimpulannya. Okey, untuk sekarang merupakan sesi soal jawab. Okey, tuan-tuan boleh turunkan sebarang soalan yang berkaitan untuk tajuk pada hari ini. Mungkin yang tidak berkaitan juga, tuan-tuan boleh turunkan juga. Kami cuba jawab satu persatu berkenaan dengan soalan-soalan yang tuan-tuan kemukakan. Harap tuan-tuan bersabar sehingga soalan-soalan tuan-tuan kami dapat jawab dan bolehlah turunkan komen serta soalan di ruangan komen di bawah. Okey, sekian. Kita ke sesi soal jawab. Okey, sekiranya ada sebarang soalan, kita dah capai lebih kurang 1 jam 9 minit. Sekiranya ada sebarang soalan berkaitan dengan tajuk ini, mungkin boleh kemukakan kepada saya, Hanafi, dan kepada Encik Chua. Mungkin antara kami boleh membantu menghuraikan soalan yang tuan-puan kemukakan. Kita ambil lebih kurang dalam 10 minit untuk kita jawab soalan satu persatu sekiranya tuan-tuan ada soalan yang ingin kemukakan berkenaan dengan tajuk hari ini. Okey, komen daripada Hai Bro Nafi dan Yara Malaysia Weldiak. Hai Mr. Weldiak. Okey, hai daripada Wan Hafizul, Wan Muhammad. Hai. Assalamualaikum Cik Wan Hafizul bin Wan Muhammad. Terima kasih sebab bersama kami. Tidur so. Okey, hello Tida. Okey, daripada Cik Miskam Sembrong untuk betik baik tak? Untuk betik bagus, boleh digunakan. Tuan-tuan boleh gunakan Yara Mila. Okey, untuk proses peringkat awal. Sebentar lagi saya akan sharekan program pembelajaran kepada Encik Miskam. Tuan Chang Yong Yang, selamat petang. Okey, untuk Yara yakin unggul. Kenapa daripada Encik Apis One Piece? Okey, Yara yakin unggul kenapa ada dua jenis biji, compact dengan compound. Okey, untuk Yara yakin kita ada 4 produk iaitu Yara yakin unggul, Yara yakin perisai, Yara yakin gemar serta Yara yakin perkasa. Okey, untuk Yara yakin unggul, dia merupakan baja sebatian. Nisbah dia punya formulasi adalah 12/24, 2.5 MgO plus 0.4 boron. Okey, tuan Apis One Piece boleh dapatkan di pasaran. Tuan boleh gunakan untuk kelapa sawit. Saya cuba share sebentar lagi program pembajaan kepada Tuan Apis One Piece. Okey, untuk tanah jenis berpasir dan kawasan berbukit, berapa kuantiti baja perlu ditabur dalam 3 pusingan? Okey, untuk 3 pusingan. Okey, untuk yang saya boleh jawab, macam sekiranya tadi kami sarankan sebanyak 200 gram, 100 hingga 200 gram untuk 1 tahun. Sekiranya tuan Chang Yong Chen nak membuat 3 pusingan, contohnya lah, let's say 150 per pokok. Okey, tuan boleh bagikan kepada 3 sebanyak 50 gram per pokok lah. 50 gram aplikasi pertama, 50 gram aplikasi kedua dan 50 gram aplikasi ketiga. Itu boleh mengelakkan kehilangan ataupun kelesapan
yang dibawa oleh air di kawasan yang jenis berpasir dan kawasan berbukit. Bermaksud di sini saya ingin tekankan dari segi kekerapan, malah kuantiti itu sama saja untuk per year ataupun per tahun, tapi kekerapan itu dilakukan dengan lebih banyak kali lah daripada hanya sekali saja. Itu contoh untuk pembajaan jenis baja borek lah, baja tunggal. Okey, ada tambahan daripada Encik Chua? Encik Chua boleh nak tambah berkenaan dengan soalan daripada Tuan Chang Yong Yen? Sebab soalan ini ialah, bagi saya kurang pasti. Dia punya soalan ialah kuantiti baja untuk baja boron atau untuk baja yang lain. Mungkin Cik Chang Yong Chen boleh komen lagi? Boleh terangkan, jelaskan sedikit tentang soalan Chang Yong Chen? Chang Yong Yen, maaf. Mungkin tuan-tuan yang lain yang masih bersama kami berdua, mungkin ada sebarang soalan, mungkin boleh kemukakan di ruangan komen untuk kami huraikan soalan anda. Sekiranya tuan-tuan masih ada soalan, boleh kongsikan di ruangan komen. Kami cuba untuk membantu untuk menghuraikan soalan-soalan yang dikemukakan oleh oleh tuan-puan. Okey, daripada Cik Chang Yong Yan. Okey, baja boron. Bermaksud baja tunggal lah, Cik Chua. Okey, untuk baja boron, macam tadi dalam presentation saya cakap, kita mau boron sebab boron akan diambil daripada tanah dan dibawa ke dalam tanaman. So kalau let's say lah, bila kita tidak kerap baja, kalau macam tanah berpasir senang untuk boron yang ada dalam tanah itu dibawa keluar oleh air, terlesap daripada zon akar. So kita perlu membaja dengan lebih kerap, at least macam dulu punya sarana mungkin 2 kali, tapi mungkin kita boleh sampai 4 kali. Bermakna kita boleh membaja macam 100 gram atau 150 gram pecah kepada 4 kali. Atau kalau boleh guna macam baja compound yang ada boron, kita boleh baja macam 2 bulan sekali pun. Tapi ini bergantung kepada masa dengan itu juga, dengan pekerja juga. Ada pekerja atau cukup pekerja atau tidak, atau kos pembajaan perlu ditengok dekat sini. Untuk kawasan bukit, yang penting ialah mana ditabur. Sebab kawasan bukit kalau tak ada teres, let's say tak ada teres, kalau kita baja dekat kawasan pusingan, bulatan, dia mungkin akan terdedah kepada hakisan tanah. So kalau boleh lah, kalau daun sudah bersilang, boleh juga kita baja dekat kawasan pelepah. Tapi cuma satu saja, bila kita baja dekat kawasan pelepah, susah kita nampak baja itu sudah ditabur atau tidak. Terutamanya untuk orang yang menyuruh pekerja yang pergi membaja. Sebab kadang-kadang kita mau tengok dia ada baja setiap pokok atau tidak. So ini yang kita tidak nampak. Tapi kalau kawasan bukit yang ada teres, kamu either boleh baja di keliling bulatan atau kamu baja dekat kawasan pelepah pun boleh. Tapi kawasan bukit pun untuk boron paling bagus ialah dia kerap.
Sebab kadang-kadang kita khawatir bila kita baja, hujan terlampau banyak, terlampau tinggi. Jadi apa yang kita baja akan dibawa air. Okey. Ada soalan lagi Chua daripada Encik Chang Yon Yen. Okey, dia sama saja. Kalau tanah itu batu, ini saya rasa ialah dia refer to tanah macam Melaka series yang banyak itu, yang banyak batu kecil. Sama juga dengan tanah berpasir. Kita kena baja kerap. Tapi dekat tempat ini satu perkara, sebab tanah yang ada ialah tanah liat, tapi dia punya kuantiti tanah sedikit berbanding dengan batu yang ada. So tidak cukup tanah untuk akar dapatkan boron daripada tanah tersebut. So kamu mesti baja kerap juga. So dia lebih kurang sama. Dia 100-150 bergantung kepada umur dan keperluan. Biasa baja boron jangan lebih daripada 200 atau sebab paling tinggi pun kita akan baja untuk baja borit bila sampai 250 gram saja. Itu paling tinggi sudah dalam 1 tahun. Okey, harap penjelasan daripada Encik Chua dapat membantu dan jelas kepada Encik Chang Yon Yen. Okey, ada soalan lagi? Sekiranya tak ada seorang, kami ingin menamatkan sesi untuk webinar yang kelima pada hari ini. Sekiranya tak ada soalan. Sekiranya ada soalan yang terakhir, okey. Mungkin okey. Oh, terima kasih info dia. Okey, sama-sama Encik Chang Yon Yen supaya dapat memanfaatkan info-info tersebut di lapangan untuk ni. Okey, daripada Puan. Okey, kita dapat satu komen daripada soalan daripada Puan Aziza Adnan. Okey, masa sesuai baja pokok buah-buahan. Bolehkah waktu tengah berbuah? Okey. Untuk soalan ini, kesesuaian untuk berbuah, kita nak kena tengok jugalah pokok buah apa. Tuan-tuan, Puan Aziza, kalau sekiranya untuk pokok buah durian yang sekarang tengah hangat di pasaran, ada juga baja yang kurang sesuai diletakkan waktu tengah berbunga dan berbuah. Tapi Puan Aziza juga kena tengok jenis dia juga. Okey, untuk baja Yara, kami sarankan sekiranya saya contohkan sekiranya pokok durian. Okey, kita letakkan baja nitrobor ataupun nitrat boron. Dia mengandungi kandungan nitrit ataupun nitrogen, kalsium dengan boron. Itu membantu dalam segi pembentukan buah serta membantu dalam pengakaran tanaman pokok buah-buahan tersebut. Itu sesuai diberikan pada waktu pokok berbuah, iaitu pokok durian berbuah. Okey, pada waktu selepas berbuah, kita sarankan pembajaan Yaramila, iaitu Yaramila 1616 selepas fasa habisnya buah. Itu merupakan contohlah saya berikan. Kalau sekiranya ada berkenaan dengan pokok ataupun buah-buah lain, mungkin Puan Aziza boleh kemukakan soalan ataupun selepas ini saya akan berikan jawapan yang selanjutnya yang bersesuaian dengan soalan ataupun tanaman yang Puan Aziza ingin bertanya lah. Okey, soalan yang terakhir Encik Chua, soalan yang terakhir daripada Encik Muhammad Isa. Bagi pokok kelapa yang umur 4 tahun bagaimana?
Okey, pokok 4 tahun. Kebiasaannya untuk pokok kelapa. Kelapa umurnya 4 tahun telah yang saya contohkan benih-benih yang barulah, yang hybrid seperti benih matak, benih mawar, benih pandan yang pada umur 4 tahun dia merupakan fasa perubahan daripada pertumbuhan vegetatif kepada pembungaan dan pembuahan. Bermaksud di sini saya sarankan penggunaan baja buah lah, iaitu 13-13-21 untuk dari segi baja Yaramila tuan boleh dapat di pasaran. Okey, untuk baja Yara Yakin juga tuan boleh gunakan Yara Yakin Unggul juga 12-6-24. Ia merupakan baja untuk fasa pertumbuhan, pembuahan, pembungaan dan pembuahan. Saya contohkan pokok tuan sudah mencapai umur untuk proses pembungaan dan pembuahan. Itu sebabnya saya syorkan untuk pembajaan lebih kepada K, dia punya formulasi K dia lebih tinggi lah. Okey, tuan boleh dapatkan di pasaran apa yang saya sebutkan tadi. Mungkin lepas ni saya akan kongsikan kepada Encik Muhammad Isa serta Puan Aziza Adnan berkenaan dengan program pembajaan dengan program pembajaan untuk pokok kelapa dan pokok buah-buahan kepada Puan Aziza. Okey, itu saja mungkin untuk sesi pada hari ini. 1.5 jam kita telah berlangsung. Okey, mungkin ada soalan-soalan lain, tuan-tuan boleh kemukakan terus, tak ada masalah di ruangan komen, kami cuba jawab secara komen. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua sebab menghadiri ataupun bersama kami sehingga akhir sesi. Itu saja daripada saya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.